Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak buat tentang sambungan pemain import yang boleh dinaturalisasikan pada tahun 2021-2022 Part 2. Jadi mana-mana yang belum lagi tengok Part 1, korang boleh tekan link di atas, alright? Jadi tanpa buang masa, let's check out this video. Ketujuh, Leandro Dos Santos, antara pemain import yang cukup lama berada dalam saingan Liga Malaysia, yang mana beliau telah menyertai T-Team pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 beliau telah menyertai Selangor, dan pada tahun 2016 beliau telah kembali semula ke negara asal beliau untuk menyertai kelab Leverdense. Namun sayang beliau kepada Malaysia, cinta beliau kepada negara Malaysia, akhirnya pada tahun 2017 beliau telah menyertai Perak sehinggalah pada tahun ini 2021, yang mana beliau telah cukup bermain dalam saingan Liga Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Jadi untuk rating beliau yang aku just boleh bagi hanya 4/10 je lah. Sebab apa? Kalau kita tengok prestasi beliau kat Perak sekarang sedikit merudum. And then kalau kita tengok usia beliau pula, beliau akan menjangkau usia 35 tahun pada Oktober nanti, dan posisi beliau iaitu midfielder bukanlah suatu posisi yang krusial untuk skuad negara. Dan apa yang aku tak gemar dengan sikap Leandro ni adalah sikap panas baran beliau yang mungkin boleh merugikan pasukan negara. Yes, untuk naturalisasi kelab boleh, tapi untuk negara bagi aku Leandro bukanlah calon yang sesuai untuk menjadi pemain naturalisasi negara. Ke-8, Paulo Josu, antara pemain import yang cukup setia dengan pasukan KL City. Yelah, mana taknya beliau telah bermain dengan pasukan KL City daripada tahun 2017 hinggalah pada tahun 2021, yang mana beliau telah cukup bermain selama 5 tahun. Kalau kita tengok prestasi beliau pada tahun ini cukup membanggakan apabila beliau telah menjarikan 7 gol termasuk hat-trick bertemu pasukan Penang. Jadi untuk rating yang aku boleh bagi untuk Paulo Josu adalah 8/10. Sebab apa? Kalau kita tengok beliau ni mempunyai kelebihan free kick yang cukup padu, dan juga beliau ni juga boleh bermain untuk dua posisi iaitu striker dan juga midfielder, yang mana ia sangat memberi advantage untuk sesebuah pasukan apabila mempunyai player seperti ini. Jadi itu adalah 8 player yang boleh dinaturalisasikan pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 aku ada kenal pasti 4 player yang boleh dinaturalisasikan oleh FAM. Ke-9, Casagrande, antara seorang lagi pemain penyarai import yang cukup menyelah dalam saingan Liga Malaysia. Beliau telah menyertai dalam saingan Liga Malaysia bermula pada tahun 2018 dengan menyertai Velcro United ketika itu. Beliau ni tak perlu cukup masa yang lama untuk menyelah dalam saingan Liga Malaysia, yang mana pada musim pertama beliau bersama Velcro United, beliau telah meledak hampir 20 gol dan membantu Velcro United layak ke dalam saingan Liga Super pada musim seterusnya. Namun sayang, disebabkan masalah kewangan, Velcro United terpaksa tarik diri dari saingan Liga Super pada tahun seterusnya. Dan selepas itu beliau telah berpindah ke pasukan Melaka. Dan pada tahun 2019, pada jendela perpindahan kedua, beliau telah berpindah kepada pasukan Penang FC. Di Penang FC, beliau merupakan antara striker yang cukup prolific di depan pintu gol dengan jaringan-jaringan beliau yang cukup memukau. Jadi untuk rating yang aku boleh bagi pada Casagrande adalah 8/10. Yelah, sebab apa? Kalau kita tengok ketinggian beliau iaitu 1.9 meter, amat memberi advantage untuk pasukan negara mempunyai striker yang cukup tinggi di depan pintu gol. Ke-10, Edric Dos Santos. Beliau telah memulakan karier beliau dalam saingan Liga Malaysia bermula pada tahun 2018 dengan menyertai Velcro United ketika itu bersama-sama dengan Casagrande. Nampaknya persefahaman dengan Casagrande bersama Edric Dos Santos ni kira dah lama lah, bermula pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mereka terpaksa berpisah, yang mana pada tahun 2019 Edric Dos Santos telah menyertai Selangor FC, dan pada tahun 2020 beliau telah menyertai pasukan Penang FC sehinggalah pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 kemungkinan Edric Dos Santos bakal ke pasukan JDT untuk menjadi pemain tempatan di sana. Beliau ni baru berusia 26 tahun pada tahun ini, dan pada tahun hadapan beliau bakal berusia 27 tahun. Jadi kalau kita tengok umur beliau ni yang masih muda ni, bagi aku ia adalah calon yang sesuai untuk dinaturalisasikan. Sebab apa? Ia boleh juga untuk jangka masa yang panjang. Jadi untuk rating beliau boleh bagi 9/10. Sebab apa? Aku tengok umur beliau yang masih muda dan juga beliau ni juga kreatif untuk mengemudi bahagian tengah. Ke-11, Romel Morales, antara import muda yang cukup hangat diperkatakan untuk dinaturalisasikan. Mana taknya beliau beraksi dalam saingan Liga Malaysia ketika beliau hanya berusia 21 tahun.
Jarang kelab-kelab kat Liga Malaysia ni nak ambil import semuda macam tu. Selalu umur 25 tahun ke atas lah. Jadi beliau ni telah menyertai PKNS pada tahun 2018 hinggalah pada tahun 2019. And then pada tahun 2020 beliau telah berpindah ke pasukan Melaka. Dan pada tahun 2021 ni beliau telah bermain untuk pasukan KL City. Dan apa yang aku harapkan pada tahun 2022 ni KL City boleh perbaharui kontrak beliau supaya beliau boleh cukup 5 tahun bermain dalam saingan Liga Malaysia. Jadi untuk rating untuk beliau, tanpa segan sila aku boleh bagi 10/10. Sebab apa? Beliau ni memang mempunyai banyak kelebihan dengan umur beliau yang masih muda. Baru berusia 24 tahun pada tahun ini. And then beliau juga boleh bermain untuk dua posisi, iaitu midfielder dan juga striker. Kalau kita tengok dengan injetnya Dominic Da Silva, kadang-kadang Morales ni dia letakkan di hadapan. And then kalau kita tengok, beliau ni juga mempunyai fizikal yang cukup baik. So memang good package untuk beliau menjadi naturalisasi negara. Dan yang terakhir iaitu nombor 12, iaitu Azim Razovic. Beliau ni bukanlah famous import lain, tapi sedar tak sedar beliau ni telah 4 tahun bermain dalam saingan Liga Malaysia. Jadi beliau ni telah memulakan karier dalam saingan Liga Malaysia bermula pada tahun 2018 dengan menyertai pasukan PDRM sehinggalah pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 beliau telah menyertai pasukan TFC 2 sehinggalah pada tahun 2021 ni. Kadang-kadang juga beliau ni juga diturunkan untuk skuad utama TFC. Jadi beliau ni perlukan cukup hanya 1 tahun lagi untuk beliau bermain secara 5 tahun dalam saingan Liga Malaysia. Dan dia ada satu fakta menarik untuk aku bagi tahu korang, yang mana Azim Razovic ni telah mengawini gadis tempatan yang dikenali sebagai Fina pada Ogos 2019. Jadi mungkin ia memudahkan lagi untuk beliau menjadi pemain tempatan. Jadi untuk rating untuk beliau aku boleh bagi 8/10. Sebab apa? Kalau kita tengok beliau ni mempunyai kelebihan fizikal, iaitu beliau ni mempunyai ketinggian hampir 1.9 meter, yang mana bagi aku ia cukup sesuai untuk menjadi pemain as centre back kalau kita mempunyai ketinggian seperti itu. Alright guys, itu sahaja 12 pemain yang boleh dinaturalisasikan pada tahun 2021 dan juga 2022. Jadi daripada 12 pemain tersebut, korang rasa siapa 5 pemain terbaik yang korang rasa boleh FNM buat calon untuk naturalisasi? Jadi untuk pilihan aku boleh ambil Morales, Edric Dos Santos, and then Lita, Cabrera dan juga maybe seorang lagi, Casagrande. Itu adalah pilihan aku. Kalau korang ada pilihan korang tersendiri, korang boleh komen kat bawah siapa 5 pemain tersebut. Hai, so di kesempatan ini akulah dan juga wakil-wakil daripada Bycam Studio ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Walaupun tak dapat beraya, tapi kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan lupa untuk terus jaga SOP, right? So aku ucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih yang mana telah support Bycam Studio daripada awal sehinggalah sekarang. Dan jangan lupa untuk terus menyokong Bycam Studio. So selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum.